Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa miqdarihi al-azim fi kulli lamhatin wa nafasin dalam wasi'ahu illallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya kami ini manusia yang tidak mengerti apa-apa kecuali dengan ilmu yang telah Engkau berikan kepada kami. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tasir bi tammil khair. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang saya muliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan muazzin, barisan ahli jawatan kuasa surah Al-Husna, seterusnya yang dimuliakan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kehadiran kita di rumah Allah ini memberi kebaikan kepada diri kita sendiri dan menyebabkan kita dipandang rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya dan buat salam-salamnya, sama-sama kita merafakkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala kita, kerana Allah SWT masih lagi memilih kita, memberi keizinan kepada kita untuk kita hadir di rumah ini, walaupun dalam keadaan kita masih dikekang dengan wabak yang amat membimbangkan, yang mana kenaikan yang begitu mendadak sebagaimana yang kita diberitakan semalam telah naik melebihi bilangan ahli badar, kerana ahli badar itu bilangannya seramai 313 orang, sementara mereka yang telah pun positif COVID-19 telah menjangkau sehingga 317 orang. Kita berdoalah kepada Allah dengan keberkatan Nabi SAW agar kita itu terhindar daripada malapetaka, terhindar daripada musibah yang datang pada hari ini. Moga-moga kita dapat terus istiqamah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini saya memilih tajuk, salah satu tajuk yang sangat penting untuk kita bicarakan, yaitu kewajipan, kefarduan mencintai dan memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ini bertetapan dengan wasiat yang telah ditinggalkan oleh Sayyidul Wujud baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat, ajarkan kepada anak kalian yang pertama hubbillah, cintailah Allah. Kemudiannya wa hubbi nabihi wa ahli baitihi, cintailah Nabi kamu dan ahli keluarganya. Kemudiannya wa qiraatil Quran, cintailah Al-Quran. Maka mencintai baginda Nabi SAW ini, apabila kita membicarakan tentang kecintaan Allah dan Rasulnya Nabi SAW, semua manusia yang beragama Islam mengaku bahawa mereka mencintai Allah dan Rasulnya Nabi SAW. Namun tidak ada siapa yang berani menyangkal tentang kewajipan ini. Namun apakah kita terfikir setakat mana dan di kedudukan manakah kecintaan kita terhadap Sayyidina Rasulullah SAW? Apakah maksud sebenar mencintai baginda Nabi SAW? Dan kenapakah kita wajib mencintai baginda Nabi SAW, yang mana mungkin tidak ramai lagi umatnya
yang benar-benar memikirkannya dan berminat untuk berusaha ke arah itu. Kerana mencintai baginda Nabi SAW ini bukan secara fitrah. Bukannya secara fitrah sebagaimana kita mencintai kedua orang tua kita. Kerana tidak ada nasab keturunan kita dengan Nabi SAW. Malah kita pun tak pernah melihat baginda Nabi SAW. Tetapi perlu kepada ikhtiar, perlu kepada usaha agar kita itu dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam benak hati kita. Adalah sepahabah cinta kita kepada Rasulullah SAW sebagaimana cintanya Rasulullah SAW kepada umat. Dalam satu hadis, baginda Nabi SAW menyebutkan kepada sahabat-sahabatnya, wadattu anni ikhwan, aku ingin sangat bertemu dengan saudara-saudara. Maka ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudara engkau ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, antum ashabi, kalian merupakan sahabat. Dan Rasulullah menyebutkan, walakin ikhwani alladhi na'amanu bi walam yarawni. Adapun saudara-saudaraku yang ingin aku ketemui, yaitu mereka yang tidak pernah melihatku, tetapi mereka beramal dengan apa yang telah aku tinggalkan. Mereka mengikut apa jalan yang aku bawa. Kerana Rasulullah SAW, sebagaimana Ibnu Abbas berkata, la yarda Muhammadun wahidun minal ummati finnar. Nabi SAW tidak reda seorang pun di kalangan umatnya masuk ke dalam api neraka. Kerana baginda Nabi SAW juga menyebutkan, man ahabbani faqad ahabballah. Barang siapa yang mencintaiku, maka sesungguhnya dia mencintai Allah. Wa man ata'ani faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepadaku, dia juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah kewajipan mencintai baginda Nabi SAW ini merupakan satu perintah yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Malah dengan memuliakan baginda Nabi SAW, ahli keluarganya dan keturunan-keturunannya. Kerana itulah di dalam kitab Asy-Syifa Bitaqrif al-Mustafa, salah satu kitab yang membicarakan tentang kecintaan seseorang itu kepada Rasulullah SAW, kerana Rasulullah SAW telah berkorban, telah membawa kita daripada zulumat kegelapan kepada cahaya yang terang menerang, yang menyebabkan kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nazira wa in min ummatin illa khala fiha nazir. Sesungguhnya kami mengutuskanmu, yaitu mengutuskan Rasulullah SAW dengan agama yang benar sebagai pembawa berita gembira kepada orang beriman dan pemberi amaran pada orang-orang yang ingkar, dan tidak ada satu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umatnya baginda Nabi SAW. Kerana umat Rasulullah ini merupakan umat yang terbaik, sebagaimana dalam kitab Kifayatul Muhtaj, dalam peristiwa Isra wa Mi'raj, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada baginda Nabi SAW, wa ja'alta ummataka khairal ummatin ukhrijat lin-nas, dan aku jadikan umat engkau itu sebaik-baik umat berbanding umat-umat terdahulu. Walaupun amalan kita, tuan-tuan, tidak sebanding kalau kita nak bandingkan dengan umat-umat terdahulu. Di antaranya umat Nabi Musa alaihi salam. Umat-umat terdahulu ada yang solatnya sampai 80 tahun. Solat 80 tahun sehingga akan melingkar akar-akar kayu pada badan. Itu hebat umat dahulu. Kita tak sampai begitu. Tetapi kita telah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang rasul, seorang nabi yang mempunyai perasaan mahabbah kasih kepada umatnya,
Sebagaimana Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri, iaitu manusia juga, iaitu baginda Nabi SAW, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu. Berat Nabi melihat amalan kita. Itu sebab dalam peristiwa Isra wa Mi'raj yang Allah fardukan kepada kita 50 waktu sembahyang, berulang kalilah baginda Nabi SAW bertemu dengan Allah agar dikurangkan sampai kepada 5. Kerana berat tanggungan bagi umatnya itu. Nabi tak nak umatnya menanggung kesusahan. Kemudiannya yang sangat inginkan kebaikan bagi kamu, maka Rasulullah SAW meninggalkan sunnah-sunnah agar kita mendapat kebaikan daripada apa yang telah dibawa oleh baginda Nabi SAW. Dan Rasulullah SAW juga menyebutkan, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajrun mi'atin syahid. Barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah ketika rosaknya umat aku, maka baginya pahala 100 orang mati syahid. Subhanallah. Hanya menghidupkan sunnah yang telah ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW. Dan Rasulullah menyebutkan juga, wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan sesiapa yang menghidupkan sunnahku, maka sesungguhnya dia mencintaiku, dan sesiapa yang mencintaiku, dia akan bersamaku di dalam syurga. Maka kita tak nak menjadi penghalang kepada kecintaan kepada Rasulullah SAW. Kerana Allah SWT menyebutkan di dalam surah At-Taubah, kita sambung sikit daripada surah yang kita baca tadi itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbunallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Telah datang kepada kamu seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW daripada golongan kamu sendiri, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, dan inginkan kebaikan bagi kamu. Dan dia pula menumpahkan perasaan belas kasih sayangnya kepada orang-orang beriman. Kerana disebutkan sirah mubalaghah harisun. Haris ini tentang sirah mubalaghahnya terlampau kasih kepada umatnya. Rasulullah begitu kasih kepada umatnya, sehingga kan Rasulullah SAW setiap kali lepas daripada solat, baginda Nabi SAW akan mendoakan umatnya walaupun kita belum lahir. Rasulullah SAW mendoakan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala, isterinya yang tercinta, ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa Aisyah yang lalu, dosa yang akan datang, dosa yang terang-terangan, dosa yang tersembunyi. Maka melompatlah Sayyidatina Aisyah gembira kerana mendapat doa daripada baginda Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW menyapa, menegur Sayyidatina Aisyah, kau gembira wahai Aisyah. Maka Sayyidatina Aisyah mengatakan, ya, kerana engkau telah mendoakan ke aku ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, wallahi inna hala da'wati li ummati fi kulli salat. Demi Allah, itulah doaku untuk umatku selepas daripada salat. Maka ada penghalang-penghalang dalam kita mencintai baginda Nabi SAW. Allah menyebutkan di dalam surah At-Taubah, qul in kana aba'ukum. Itu yang pertama. Ada 8 perkara yang menjadi penghalang seseorang itu untuk mencintai baginda Nabi SAW. Wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iftaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin. Allah mengatakan, katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, jika bapa-bapa kamu, itu yang pertama, termasuk juga ibu-ibu kita, anak-anak kamu,
saudara-saudara kamu, isteri-isteri ataupun suami-suami kamu, tadi bapa ataupun ibu-ibu, kemudian anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri atau suami, dan 4 perkara. Dan kaum keluarga kamu, 5 perkara. Ditambah lagi oleh Allah SWT harta benda yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu bimbang akan merosot, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. 8 perkara ini, jika semuanya ini menjadi perkara-perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasulnya, dan daripada berjihad untuk agamanya, maka Allah mengatakan fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi'amri. Maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya, iaitu azab siksa. Dan Allah SWT tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak akan beri petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi kalau 8 perkara ini memang susah. Memang kita mencintai kedua orang tua kita, kita juga mencintai anak-anak kita, kaum kerabat kita dan sebagainya. Siapa tak cinta tuan-tuan? Rumah kita pun kita sayang, harta benda kita pun kita sayang. Memang susah untuk kita mencapai, menggapai cinta kita benar-benar kepada Allah dan Rasul. Begitu sukar bagi kita. Tetapi perlukan kepada ikhtiar dalam merealisasikan cinta kita kepada baginda Nabi SAW, kerana di dalam Sahih Bukhari baginda Nabi SAW telah pun menyebutkan satu hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak beriman seseorang kepada kamu, tidak beriman sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dikasihi daripada anaknya, ibu bapanya, dan manusia seluruhnya. Jadi takut kita kalau kita itu dikatakan tidak beriman. Itu pandangan al-mahabbah. Bagi fuqaha menyebutkan tidak sempurna iman, tidak sempurna iman. Maka dengan itulah Imam Al-Qadi Iyad di dalam kitabnya Asy-Syifa bin Tahrifi Huquqil Mustafa menyebutkan, ketahuilah, barang siapa mengakui mencintai sesuatu, maka dia akan mengutamakannya dan berusaha meneladani. Kalau dia tidak melakukannya, maka berarti dia tidak dianggap benar dalam kecintaan, dan dianggap hanya mengaku-ngaku saja tanpa bukti yang nyata kecintaan pada diri. Bukti kecintaan seseorang kepada sunnah baginda Nabi SAW, cinta kepada seorang itu, bukti kepada cinta kepada Rasulullah SAW dengan meneladani baginda, mengamalkan sunnahnya baik perkataan maupun perbuatan. Ini bukti tuan-tuan. Kita lihat apakah kita benar-benar melakukan apa yang telah diajar oleh baginda Nabi SAW, yang Rasulullah SAW mengatakan, aku tinggalkan kepada kalian 2 pusaka abadi, yang mana apabila kalian tidak meninggalkan 2 pusaka ini, kalian tidak akan tersesat. Yaitu yang pertama, Al-Quran, kalamullah, yang hendak kita baca, hendaklah kita memahami Al-Quran tersebut dan mentadabbur. Kemudiannya sunnah-sunnah, kerana menghidupkan sunnah baginda Nabi SAW ini merupakan satu perkara yang perlu untuk kita usahakan, dan akan tercapailah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya tuan-tuan, kita usahakan yang ringan-ringan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ringan-ringan, mungkin yang berat-berat kita tak mampu. Yang mana Rasulullah solat sehingga bengkak kakinya, itu kita tak mampu. Sehingga kan Rasulullah SAW melakukan perkara-perkara yang tak mampu untuk dilakukan oleh umatnya. Banyak perkara. Tetapi jangan kita tinggalkan
sunnah-sunnahnya yang legal. Kerana Rasulullah bersabda, la takhiran minal syahud, janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan dilihat perkara itu kecil. Jangan perkara itu kita melihat tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila kita mengamalkan. Kerana apa? Kerana setiap perbuatan kita, la tasiran minal ma'rufi syai'a, jangan kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kerana setiap perbuatan kita akan dilihat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hayati khairul lakum, hidupku baik untuk kalian. Tuhaddisuna wa yuhaddisu lakum, kalian boleh berbicara dan bertanya dengan aku, boleh berjumpa dengan Rasulullah, hidupku baik untuk kalian. Wa wafati khairul lakum, wafatku juga baik untuk kalian. Fa'ridu ala a'malakum, dibentangkan setiap amalan kalian di hadapan aku. Rasulullah melihat amalan kita. Lalu Rasulullah mengatakan, fama ra'aitu min khairin habidatullahu alaihi, seandainya amalan itu baik, aku akan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ra'aitu min syarri istaghfartullahi lakum, seandainya sebaliknya aku akan beristighfar kepada Allah agar Allah SWT mengampunkan kalian. Maka dengan itu, di antara sunnah Nabi SAW yang banyak tuan-tuan, yang banyak mungkin untuk kita terlepas pandang, makan dan minum. Rasulullah SAW mengajar kita makan dan minum dengan menggunakan tangan yang paling mulia, tangan kanan. Jadi ubah. Jangan sampai kita mengikut sunnah syaitan laknatullah, kerana Rasulullah SAW bersabda, fa inna syaitana ya'kulu bisimalihi wa yaslamu bisimalihi, sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Berapa ramai orang yang minum dengan tangan kiri? Dia tak sedar, dia minum dengan tangan kiri, sedangkan itu adalah ajaran daripada syaitan laknatullah. Maka dengan itu, ubah, tegur anak-anak kita agar mereka itu mengikut petunjuk yang diajar oleh Rasulullah SAW. Apalagi sunnah-sunnah yang ringan. Apabila kita masuk ke dalam tandas, kita tahu tandas itu tempat yang begitu kotor, tempat yang didiami oleh segala jin, syaitan dan sebagainya. Sehingga kan Rasulullah SAW mengajar kepada kita agar kita meminta perlindungan daripada Allah SWT. Bismillah, dengan nama Engkau ya Allah, Allahumma jannibni. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jauhkan aku daripada syaitan jantan dan betina yang ada dalam tandas, dengan mendahulukan kaki yang kiri. Apabila kita keluar daripada tandas, dengan mendahulukan kaki yang kanan. Disebutkan oleh para ulama, barang siapa yang mendahulukan masuk tandas dengan kaki kanan, dia akan ditimpa kefakiran. Mungkin fakir dengan ilmunya, fakir dengan amalnya, wallahu a'lam. Ini yang kecil. Yang kecil yang nak kita hidupkan. Kemudian apabila kita keluar daripada tandas dengan minta pengampunan kepada Allah sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah. Kenapa Rasulullah mengucapkan ghufranak, 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 ampunkan aku ya Allah, ampunkan aku ya Allah, ampunkan aku ya Allah ketika keluar daripada tandas. Kerana di dalam tandas tuan-tuan tak boleh baca Quran. Di dalam tandas tak boleh menjawab salam. Di dalam tandas tidak boleh menjawab azan ketika azan dikumandangkan. Banyak perkara kebaikan di dalam tandas tak boleh kita lakukan. Maka itulah baginda Nabi SAW mengucapkan ghufranak 3 kali. Kemudian bersyukur kepada Allah, alhamdulillahilladzi azhaba anni azan wa afani.
Bersyukur aku kepada Engkau ya Allah, dah keluar dah kotoran ni. Tadi sakit perut, nak buang air besar, nak terkencing. Keluar itu lebih nikmat daripada masuk. Tak percaya, cuba tanya orang yang dah kahwin. Tak kira dah kahwin 1, kahwin 2, kahwin 3. Betul tak yang keluar itu lebih nikmat daripada yang masuk? Kita bersama dengan, ni semua dah kahwin kan, tak apa cerita. Ini bukan cerita lucuan. Jangan malu-malu. Kita dah kahwin. Di saat kita bersama pasangan kita, kita melakukan perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah SWT bersama pasangan kita. Dah keluar tu nikmat ke tak nikmat katanya? Nikmat. Keluar itu lebih nikmat daripada yang masuk. Maka itu apabila keluar kotoran itu yang menyakitkan perut kita, tadi sakit, nak buang air, maka dengan itu setelah kita terlepas segala-gala kotoran itu, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat dapat mengeluarkan. Bayangkan ada di antara mereka itu tak boleh kencing setitik pun, tuan-tuan. Itu merupakan satu sakit yang amat sangat. Tak boleh buang air. Tak boleh buang air. Macam mana? Kalau tak boleh kencing setitik ataupun tak boleh buang air besar, macam mana sakit? Allah. Kita sanggup membelanjakan ribuan ringgit untuk mendapatkan rawatan agar keluar kotoran tersebut. Maka dengan nikmat yang Allah bagi itu kita bersyukur. Tadi Tuan Imam membacakan summa la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kami akan tanya satu-satu nikmat yang telah kami kurniakan kepada engkau. Nikmat yang paling besar selain pada nikmat iman dan Islam, nikmat menjadinya umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana di akhirat besok, kalau nak kita mengandaikan ataupun menyandarkan amalan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tak ada nilai di sisi Allah amalan kita, tuan-tuan. Tak ada nilai. Allahu Akbar, macam-macam dalam fikiran masuk, khusyuknya tak ada. Maka dengan itu kita bersandarkan kepada baginda Nabi SAW agar menyelamatkan kita di akhirat nanti. Rasulullah menyebutkan salasun man kunna fihi wa hada halawatil iman. Sesiapa yang terdapat dalam dirinya 3 perkara, ia akan merasai kemanisan iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu Allah dan Rasulnya lebih dikasihi daripada selain keduanya. Allah dan Rasul lebih dikasihi. Yang mengutamakan baginda Nabi SAW dalam perkara-perkara yang menyebabkan dia mendapat pandangan daripada baginda Nabi SAW. Rasulullah menyebutkan la yu'minu ahadukum hatta yakuna huwa aqutan 'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman seseorang daripada kalian sehingga kehendak dirinya mengikut ajaran yang aku bawa. Di antaranya sunnah baginda Nabi SAW yang ringan-ringan, seumpama pada hari Jumaat bagi kaum muslimin. Ni kaum muslimin, bukan kaum muslimat, kerana hanya muslimin saja yang diwajibkan, difardukan untuk hadir solat Jumaat. Baginda Nabi SAW menyebutkan, pakailah kalian pakaian yang terbaik, berpakaian putih pada hari Jumaat, hari yang mulia. Berapa ramai orang kita nak pakai putih pada hari Jumaat, tuan-tuan. Tapi di saat keluar surat berkeliling daripada kerajaan, semua penjawat awam pada hari Khamis hendaklah memakai pakaian batik. Semua ikut. Semua ikut. Kalau kita buat walimatul urus, ketua keluarga pun berbincang,
Ahli keluarga mesti pakai sedondon, semua pakai color kuning Melaka, semua ikut. Kalau ada seorang tak ikut, kita marah. Kan maknya ayah dah semua pakai kuning, baru kita kenal keluarga, kita marah. Kita marah. Allahu Akbar. Nak buat perhimpunan, bersih dulu. Pakai kuning semua pakai kuning. Walaupun yang menyuruh tu bukan orang Islam. Nak buat perhimpunan AUU 355, semua pakai purple. Habis semua pakai purple. Tapi Nabi SAW menyuruh kita pakai putih pada hari Jumaat. Kita kata, benda ni tak payahlah, tak payah ikutlah. Sedangkan itu merupakan sunnah baginda Nabi SAW yang paling mudah bagi seorang Muslim untuk mengikutnya. Kerana putih ini merupakan warnanya syurga. Kita lihat bagaimana di Arafah orang-orang memakai serba putih. Kita tak nak pakai putih. Alasan kita tak ada pakaian putih. Ustaz, tak adalah jubah putih. Ustaz, kalau tak ada jubah putih, pinjam telekung bawah rumah tu sanggup je jadi putih, Ustaz. Sebab orang rumah kita tak hadir solat Jumaat. Kita banyak alasan kalau nak menghidupkan sunnah Nabi SAW. Sehingga kan kita merasakan itu perkara yang tidak penting bagi kita. Sedangkan Rasulullah mengatakan sebarang siapa yang menghidupkan sunnah, dia akan bersamaku di dalam syurga nanti. Walaupun perkara itu bukan perkara wajib, tetapi nak menunjukkan usaha kita untuk kita memuliakan ataupun menggembirakan Sayyidina Rasulullah SAW dengan mengikut ataupun petunjuk yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Itu salah satu perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang boleh menjadi jalan untuk kita dekat kepada baginda Nabi SAW. Kemudiannya tuan-tuan, hampir kita masuk kepada bulan Rabiul Awal nanti. 29 hari bulan 10 merupakan 12 Rabiul Awal yang kita mengetahui secara ijma'nya tahun kelahiran baginda Nabi SAW. Saya berpesan kepada surau Al-Husna, rajin-rajin membacakan selawat baginda Nabi SAW di dalam surau. Orang-orang terdahulu, tuan-tuan, ni cerita kampung saya. Masuk saja bulan Rabiul Awal, pada 1 Rabiul Awal, rumah masing-masing berkumandang dengan membacakan kitab Al-Bazanji karangan Ja'far Al-Bazanji, menceritakan sirah Nabi SAW. Ada di antara mereka membacakan Maulid Ya'lami dan beberapa lagi kitab-kitab Maulid, agar kita tahu tentang Rasulullah SAW. Dibacakan satu rumah, Al-Jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Ketika itu berapa banyak lidah-lidah yang berselawat kepada baginda Nabi SAW. Kerana orang yang paling hampir dengan aku kata Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada. Dan orang yang bakhil, kata Rasulullah, al-bakhilu man zukirtu inda summa yusirru alayya. Orang yang bakhil, apabila nama aku disebut di sisinya, dia tidak bersalawat kepada aku. Jangan sampai kita menjadi orang yang bakhil, kerana kita itu nak menghidupkan jalan yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Anna awalan nasi fi yaumil qiyamati aksyaruhum alayya salam. Sesungguhnya orang yang paling utama pada hari kiamat adalah mereka yang paling banyak bersalawat kepada. Saya bawa cerita daripada kitab Kitab Mukhasyafah Al-Qulub karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Imam Al-Ghazali yang wafat pada 505 Hijrah. Mukadimah pada kitab itu disebutkan keselamatan pada roh dengan mengurangkan dosa, keselamatan pada jasad dengan mengurangkan makanan,
keselamatan pada agama dengan berselawat kepada khairul anam, kepada baginda Nabi SAW. Begitu juga dalam kitab yang sama, kitab Khasyafah Maqlub, salah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala tawaf di Masjidil Haram sambil membaca selawat kepada baginda Nabi SAW. Malah lalu ditegur oleh Imam Sufyan Al-Sawri rahimahullah ta'ala, kenapa engkau meninggalkan zikir-zikir ketika engkau tawaf di Kaabah? Lalu lelaki itu bertanya, siapa engkau? Aku Sufyan Al-Sawri. Seandainya engkau bukan seorang yang zahid, maksud zahid ini orang yang zuhud, orang yang mencela dunia, tidak akan aku ceritakan perkara ini. Lalu lelaki itu menceritakan satu hari aku datang ke Mekah bersama dengan ayahku wafat ketika itu, dan aku menjaga jenazah ayahku. Aku menjaga jenazah ayah, dan aku melihat wajah ayahku semakin hitam, bertukar wajah ayah, dan aku merasa sedih dan aku terlena di sisi jenazah ayah. Tiba-tiba aku didatangi oleh seorang lelaki yang begitu harum bau, yang memakai pakaian serba putih, yang begitu tampan, yang tak pernah aku temui lelaki itu. Lalu lelaki itu membuka penutup wajah ayahku lalu mengusapnya. Setelah itu wajah ayahku kembali kepada sedia kala balik, kembali kepada asal. Lalu ketika lelaki itu hendak berlalu, aku pegang jubahnya, aku pegang baju. Aku tanya, siapakah tuan? Maka lelaki itu mengatakan, aku adalah pemilik Al-Quran Muhammad bin Abdullah, iaitu baginda Nabi SAW. Ajar kepada anak kita agar mereka mengetahui bahawa Rasulullah namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Nu'ay bin Khalid bin Fa'ad bin Malik bin Anadar al-Ilyas Al-Mudar bin Nazir bin Ma'ad bin Adnan, nasabnya sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu bertanya, lalu lelaki tadi itu bertanya, kenapa dengan ayah? Maka dijawab oleh baginda Nabi SAW, ayah kau ni seorang yang fasik, selalu melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah, tetapi dia di antara orang yang paling banyak menyebut nama Allah, orang yang paling banyak bersalawat kepada Allah. Maka dengan itulah aku datang untuk menyelamatkan engkau, kerana Rasulullah SAW akan datang kepada umatnya untuk membantu umatnya, nak harapkan ganjaran daripada Allah dengan amalan kita. Di padang mahsyar besok kita bertemu dengan semua nabi-nabi mengatakan nafsi, nafsi, nafsi. Tak layan. Datang Rasulullah, ana laha, aku sanggup untuk membantu umat aku. Rasulullah menunggu kita di titian sirat. Rasulullah SAW menunggu kita di mizan. Itu sebab tuan-tuan, jangan kita permekehkan sambutan Maulidul Rasul. Jangan kita memandang remeh perkara-perkara yang menceritakan tentang kisah baginda Nabi SAW. Sebagaimana dalam satu riwayat ketika Nabi melakukan umrah qada di Mekah, ketika itu sahabat Nabi bernama Ibnu Rawahah berjalan di hadapan sambil bersyair, berqasidah di hadapan Kaabah, di hadapan Rasulullah. Ditegur oleh Sayyidina Umar, ya Ibnu Rawah, baina yadihi Rasulullah SAW min haramillahi taqulu syirra. Wahai Ibnu Rawah, kamu bercair seperti itu di hadapan Rasulullah dan di tanah haram Allah. Maka Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Umar, khalli anhu ya Umar, biarkanlah dia wahai Umar, faliha asbabu faihim min nakhil nabli. Kalimah-kalimahnya lebih cepat memberkas di dalam hati mereka daripada hujanan anak panah. Itu sebab para habaib menghidupkan bacaan qasidah, bacaan syair-syair. Mabadil mamadal khali qadiyada ahadun illa
bidzalika kunta minas su'ada. Tidak seorang pun yang menghulurkan tangan kepada sebaik-baik makhluk melainkan dia mendapat kebahagiaan. Mendapat kebahagiaan bila di akhirat besok. Kerana Rasulullah akan menyelamatkan umatnya yang senantiasa mengingati baginda Nabi SAW, sebagaimana pepatah Arab mengatakan, man ahabba syai'an kasbu min zukri. Sesiapa yang cinta kepada sesuatu akan selalu mengingatinya, akan sentiasa menyebut baginda Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dan puan, saya rasa cukup sekarang itu. Mudah-mudahan kita tergolong di antara orang yang mempunyai perasaan untuk berikhtiar, berusaha meneladani sunnah Nabi SAW dan juga menjalankan kehidupan kita berdasarkan sunnah baginda Nabi SAW agar kita itu mendapat kebaikan di sisi Allah Azza wa Jalla. Terima kasih kepada Tuan Haji Musa, terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Kita berdoa juga kepada Allah agar Allah SWT hindarkan wabak COVID-19 yang sedang melanda pada hari ini, sampai kita pesan-pesan antara satu sama lain untuk kita mendapatkan kebaikan di sisi Allah SWT. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma la tad'a dzanban, Allahumma tad'a dzanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la jahilan illa wa la muhtajan illa kafaita wa la ghaliban illa radata wa 'aiban illa satarta wa la hajatan min hawajin ya fil akhirah akabiha ila wa la nabiya salamu ila qadaita wa yasartaha ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya rabbana innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.